Usul fiqh ni sebenarnya dia dia adalah satu penyelesaian ataupun jalan penyelesaian yang akan menyelesaikan banyak masalah pada zaman moden ni. Kebanyakan masalah yang kita dapati zaman moden, liberal, hujah-hujah liberal kan, berhujah dengan Quran Sunnah. Liberal pun pakai Quran Sunnah sekarang. Liberal ni bukan buta tuli tak pakai Quran Sunnah, depa pun quote Quran Sunnah, depa quote ulama juga. Jadi yang siapa yang nak perbetulkan agama ni, siapa nak jaga agama ni, siapa yang nak tolak liberal, kemudian kemunculan gen anti hadis, mereka pun berhujah dengan ayat Quran dan sebagainya, siapa nak tolak depa ni semua? Ulama usul fiqh lah. Kalau kita tak ada usul fiqh, permasalahan ni tak akan selesai. Sebab usul fiqh lah satu-satunya ilmu yang akan jaga ilmu agama ni dari tak difahami secara menyimpang. Sebab tu faedah nombor satu ilmu usul fiqh apa? Dia akan membuatkan ilmu agama ni terjaga, tak ada penyimpangan. Tak ada ilmu usul fiqh, semua orang boleh masuk ilmu tafsir, semua orang boleh masuk ilmu hadis, semua orang boleh kata ikut dan dia. Sebab tu dia kritikal. Saya cakap belajar usul fiqh sekarang ni bukan main-main, dia kritikal. Kritikal ni sangat penting dah. Sangat-sangat penting. Dan kita lihat sekarang tak ramai yang menguasai usul fiqh satu. Kemudian yang menguasai usul fiqh yang tak ramai ni pula tak ramai yang nak terjun kat masyarakat, yang nak tolong menyelesaikan kemuskilan kat masyarakat, yang sanggup untuk kehadapan, yang nak tolak pendapat-pendapat yang menyimpang dalam berhujah guna Quran dan Sunnah, liberal dan sebagainya lah, anti hadis dan sebagainya. Disebabkan perkara tu saya nampak kita patut kalau boleh lah ya, sedikit sebanyak memperbanyakkan kelas dalam ilmu usul fiqh. Itu poin kedua. Poin ketiga, kenapa tajuk ni dipilih, sebab pengamatan saya lah, setakat pengamatan saya dapati bila ilmu usul fiqh ni tak dihidupkan dan tak dihayati, kadang-kadang sebahagian kecil lah, saya cakap untuk adil, sebahagian kecil asatizah, saya tak cakap mana-mana, sebahagian kecil asatizah mereka memberikan gambaran yang tak tepat tentang syariat. Maksud apa gambaran tak tepat? Perkara yang patut kita khilaf dan berlapang dada, waktu tu dia jadi syadid, dia jadi keras dan dia tak nak berlapang dada. Perkara yang patut kita keras dan tak berlapang dada, tiba-tiba dekat situ dia pula longgar. Ini sebab apa? Sebab dia tak faham usul fiqh. Sebab kalau dia faham usul fiqh akan bagi panduan dekat dia mana permasalahan yang patut kita keras, patut kita tak bagi ruang untuk orang tak sama pendapat kita, dan mana permasalahan yang tak apa, hang boleh pegang hang punya pandangan, aku boleh pegang pandangan aku. Usul fiqh yang akan bagi tahu perkara tu. Saya bagi contoh ni terus direct masuk. Contoh dia adalah isbal kan. Contoh dia isbal, pakai pakaian yang melebihi buku lali. Contoh yang dah disebut berdekat-dekat dah kat Malaysia ni. Isbal ni hujahlah sekuat mana pun, masing-masing ada pandangan tersendiri. Dia adalah isu khilafiyah. Bahkan diriwayatkan daripada Imam Ahmad, salah satu riwayat Imam Ahmad kata harus isbal. Imam Syafi'i pula berwayati riwayat daripada Imam Syafi'i harus isbal. Paling minima kita kena cakap isu isbal ni khilafiyah. So bila khilafiyah, tak boleh kita nak terlalu keras. Oh buat macam ni haram, oh buat macam ni tak boleh, oh buat, kita jadi macam polis. Sama juga seperti mana kita tak boleh nak jadi polis ni, oh tengok orang isbal apa semua. Sama juga bila kunut kan. Sedangkan kunut ni Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik kata ada. Imam Syafi'i itu nasirus sunnah. Ingat dia saja ke kata tiba-tiba kunut kena buat? Terbayang ke kat kita Imam Syafi'i ni fatwa ikut dan dia tanpa dalil, oh ada kunut subuh? Mustahil lah kan. Bila macam tu, cara kita interaksi dengan khilaf, cara kita interaksi dengan isu kunut ni semua sepatutnya ringan je. Sepatutnya kita tak apa, nak buat tak apa, tak nak buat pun tak apa. Yang penting tak ada isu oh ni bid'ah, ni tak bid'ah, siapa buat kunut ni bid'ah, tak ada dalil dan sebagainya. Saya akan sentuhkan malam ni, saya akan bagi satu bahagian khusus tentang isu tak ada dalil. Saya nak menyebut tentang isu tak ada dalil ni sebab ramai ustaz saya tengok mudah kat mulut dia keluar tak ada dalil, keluar mudah je. Sedangkan Syekh Saleh Utsaimin, ulama besar dekat Saudi, beliau kata dalam kelas fiqh beliau, untuk mengatakan tak ada dalil ni hanya yang betul-betul faqih, hanya yang betul-betul sampai ke muncak ilmu fiqh dan ilmu hadis je boleh ada kelayakan untuk cakap tak ada dalil. Bukan orang-orang yang kita tak tahu pun siapa dia, tak tahu apa background dia, tiba-tiba cakap oh benda ni tak ada dalil, oh benda ni tak ada dalil.
So, malam ni saya nak tunjuk nanti akan ada satu fasal khusus tentang isu tak ada dalil. Okey. So yang tu mukadimah kenapa tajuk ni dipilih. Jadi sebelum saya mula bagi poin-poin, saya saja nak quote imam nama dia Ibnu Badran. Saya pernah quote nama beliau sebelum ni. Ibnu Badran ni Syekhul Hanabilah, ulama besar Hambali dekat Syam, wafat pada kurun ke-20 Masihi. Beliau kata menarik, beliau kata i'lam annahu la yumkinu lit-talibi an yasira mutafaqqihan ma lam takul lahu dirayatun bil usul. Ketahuilah bahawa seorang pelajar itu tak boleh jadi seorang yang nak bertafakuh, nak belajar ilmu fiqh bila selagi mana dia tak ada asas dalam ilmu usul fiqh. Maksudnya apa? Kalau dia tak ada asas ilmu usul fiqh, dia tu tak digelar sebagai pelajar ilmu fiqh pun. Bukan, faham tak? Maksudnya beliau nak kata kalau tak ada asas ilmu usul, dia bukan ulama fiqh, dia tak layak nak jadi pelajar ilmu fiqh pun. Bahkan kata beliau, walau qara'al fiqha sinina wa a'wama. Walaupun beliau talaqi ilmu fiqh ni, budak ni talaqi ilmu fiqh ni bertahun-tahun. So kata Ibnu Badran, kalau dia ni talaqi fiqh bertahun-tahun pun, 7 tahun, 8 tahun belajar fiqh, tapi tak ada asas ilmu usul fiqh, dia tak layak dipanggil mutafaqih pun. Mutafaqih ni apa? Orang yang nak belajar fiqh. Kita tak bahas dia jadi faqih ni. Nak jadi mutafaqih pun tak lepas. Ni kata siapa? Ibnu Badran. Kemudian kata beliau, wa man idda'a ghaira dhalika kana kalamuhu imma jahlan wa imma mukabarah. Siapa yang dakwa selain daripada apa yang aku cakap ni, sama ada dia jahil ataupun dia keras kepala. Maksudnya Ibnu Badran strict. Bagi beliau, siapa belajar fiqh bertahun-tahun tapi tak tahu ilmu usul ni, tak layak dipanggil pelajar ilmu fiqh pun. Kemudian kata Imam As-Sam'ani, Abul Muzaffar As-Sam'ani, ulama besar mazhab Syafi'i juga, ada kitab usul nama dia Al-Qawati'. Qawati'ul Adillah ataupun Al-Qawati'. Kitab Qawati' ni antara kitab utama dalam mazhab Syafi'i, usul fiqh. Beliau kata, "Man lam ya'rif usula ma'anil fiqhi lam yanju min mawaqi'it taqlid wa 'udda min jumlatil awam." Siapa yang tak ada pengetahuan terhadap ilmu usul fiqh, dia masih lagi tak lepas daripada belenggu taklid. Alim macam mana pun, hafal 100,000 hadis, ini faham elok-elok dia hafal Quran, hafal 100,000 hadis, tapi dia tak ada ilmu tentang usul fiqh, dia masih lagi awam, masih orang awam. Kata beliau, man lam ya'rif usula ma'anil fiqh lam yanju min mawaqi'it taqlid. Dia masih lagi tak selamat daripada belenggu taklid. Hatta hafal Quran, hatta hafal hadis, tahu hadis hukum, tahu ayat hukum, masih lagi muqallid, walaupun dia dakwa dia bukan muqallid. Wa udda min jumlatil awam, dan dia tu masih dikira sebagai orang awam, masih dikira sebagai orang awam. Wa udda min jumlatil awam. Sebab itulah kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, ulama besar sangat alim kurun ke-20 Masihi. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti kata, jahalatul usul awamul ulama. Orang yang tak pandai ilmu usul fiqh ni, kalau dia tu alim sekalipun, dia tu macam orang awam je. Kata beliau, siapa yang tak alim ilmu usul, kalau dia alim dalam bidang dia pun, hadis ke, tafsir ke, akidah ke, dia tu macam orang awam lagi. Jahalatul usul awamul ulama, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, ulama besar lah, sezaman dengan Syekh bin Baz dan sebagainya. Jadi daripada kalam yang saya bawa ni, ulama sepakat, kita nampak mereka menganggap siapa yang tak belajar usul fiqh masih lagi dikira orang awam ataupun muqallid. Sebab tu saya rasa ajaib bila saya tengok sebagian asatizah kat Malaysia ni ramai. Saya bila sebut sebagian tu, saya tak pinpoint siapalah. Mereka boleh yakin rasa pendapat terkuat, pendapat paling rajih. Dalam kuliah keluar perkataan rajih tu berpuluh kali. Tapi tak ada, kita cakap tak ada kat belakang tu sandaran ilmu usul fiqh untuk kata ini pandangan paling kuat. Sedangkan untuk dia kata ini pandangan paling rajih, ini pandangan yang sahih, ini pandangan paling kuat, dia kena ada ilmu usul. Kalau tak ada, itu hanya dakwaannya. Itu hanya dakwaan sahaja. Jadi untuk mengelak, sebab apa? Sebagian orang, yang ni saya nak bagi satu contoh lah. Mereka nak cuba keluar daripada belenggu taklid. Kan? Mereka kata kita jangan ikut mazhab, kita ikut dalil. Saya tak sentuh siapa-siapa. Kita jangan ikut mazhab, kita ikut dalil lah. Maksudnya kita ikut dalil yang paling kuat. Jangan ikut mazhab.
Maksudnya dia nak keluar orang daripada taklid. Dalam dia punya usaha nak keluarkan orang daripada taklid tu pun, dia heret orang tu masuk ke taklid lagi satu. Dia keluar daripada taklid mazhab, pergi ke taklid dia ataupun tokoh dia. Jadi bila dia ajar fiqah, kita tengok yang disebut siapa? Yang inilah yang rajih menurut guru kami Syekh Fulan bin Fulan. Yang inilah yang tepat menurut guru kami Syekh Fulan bin Fulan. Yang inilah yang kuat menurut guru kami Syekh Fulan bin Fulan. Maksudnya dia keluarkan orang tu daripada taklid mazhab kepada taklid guru dia. So apa beza dia macam tu? Kenapa dia beri nak keluarkan orang daripada taklid, sedangkan apa yang dia buat tu sebenarnya heret orang masuk ke dalam lembah taklid balik. Jadi sebab itulah pandangan pribadi saya lah, ada yang mungkin tak setuju. Seeloknya kalau kita nak mengajar fiqah, kita nak bagi fatwa dan sebagainya, kita kena sebut sedikit sebanyak tentang ilmu usul fiqh. Dan bagi orang awam ada pengetahuan asas terhadap ilmu usul fiqh supaya mereka tahu macam mana nak berinteraksi dengan pendapat ulama, pendapat ustaz. Antara benda yang kita selalu dengar daripada orang awam adalah mereka pening kepala. Ustaz, kenapa banyak sangat pandangan ni? Kenapa Ustaz A kata macam ni, Ustaz B kata macam ni? So orang awam pun, kita tak boleh salahkan mereka lah kan, tapi orang awam pun menyatakan yang mereka ada, kita cakap, kepeningan ataupun kehairanan kat situ. Jadi orang awam patut diberitahu asas-asas ilmu usul fiqh supaya dia tahu nak pilih, dia tahu siapa mufti dia. Begitu juga ustaz, bila dia nak bagi tahu pandangan, dia pun ada asas. Kalau dia ada usul fiqh, dia pun ada asas untuk bagi tahu pandangan mana yang betul, cara berfatwa, cara menyatakan hukum. So bila ustaz sendiri kadang-kadang mereka tak melaksanakan tanggungjawab tentang ilmu usul tu, kita takut dia akan bawa kepada itulah kehilangan roh ilmu syariah ni. Ilmu syariah ni hilang roh ni. Sebab tu Imam Syafi'i, bila Imam Syafi'i kata man ta'allama ilman falyudaqqiq likai la tadhi'a likai la yadhi'a al-ilm. Siapa yang belajar satu ilmu, maka hendaklah dia belajar dengan teliti. Falyudaqqiq, belajar betul-betul. Yudaqqiq ni belajar permasalahan yang terperinci. Likai la tadhi'a daqa'iqul ulum, supaya permasalahan-permasalahan yang terperinci tu nanti tak hilang. Sebab apa? Kadang-kadang setengah orang dia nak kata yang ni pendapat yang rajih, ni pendapat yang sahih, ni pendapat yang kuat. Dia tak sebut langsung apa. Dia kata kita baca hadis. Dia baca hadis, habis baca hadis, okey pendapat yang kuat sekian-sekian. Dia tak sebut pun khilaf ulama, macam ulama faham hadis. Dia skip semua tu. Bila dia skip semua tu, dia bagi satu implikasi yang ingat ilmu agama ni macam mudah. Ilmu agama ni macam kita tengok hadis kita boleh faham. Kita tengok Quran kita boleh faham. So lah dia dah jadi satu perkara yang semua orang boleh nak cakap tentangnya. Sebab tu kita tengok sekarang dekat social media yang bercakap tentang ilmu agama ni siapa? Tukang chef pun ada sekarang. Tukang chef yang bawa fahaman batiniah pula tu ada. So kita tengok semua orang nak cakap sekarang. Kalau tak ada usul fiqh, semua cakap macam tu sekarang. Hatta yang orang yang kita cakap chef tu pun dia bawa pandangan-pandangan pelik-pelik. Bukan je pelik, sesat. Dia kata syurga dengan neraka, tak ada. So itu tugas, inilah tugas orang yang ada asas ilmu usul fiqh lah untuk tolak ada orang ni kan? Dan ilmu usul fiqh jugalah yang akan membendung, bukan kita cakap membendung, yang akan memelihara orang awam daripada terikut orang macam tu. Kalau orang awam dia ada asas ilmu usul fiqh, dia dengar ustaz ni cakap macam ni, dia dah tahu merapu. Dia dengar ustaz ni baca ayat Quran pun salah-salah, dia tahu merapu. So itu penting ilmu usul fiqh ni. Jadi sekarang saya nak masuk ke point ilmu usul fiqh ni. Sebenarnya dia bukan khusus kepada, faedah dia bukan hanya tertumpu pada ilmu fiqh. Dia tertumpu pada ilmu Quran, maksudnya tafsir, ilmu hadis, faham hadis dan akidah. Kita jangan ingat bila nama dia usul fiqh, dia hanya khusus untuk fiqh aja. Usul fiqh kita boleh pakai untuk akidah boleh, tafsir boleh, hadis pun boleh.